Kita dah sampai pada ayat yang terakhir dalam surah ini. Ayat terakhir surah Saf, ayat yang ke-14. So surah ni ada 14 ayat, pendek dan disarankan untuk kita ulang baca sampai hafal. Kerana jis utama surah ini adalah tentang meletakkan kepatuhan dan ketaatan kepada perjuangan. Agama ini perlu ditegakkan dengan sungguh-sungguh, dengan berjuang. Jika tidak, orang takkan tertarik. Orang takkan tertarik. Cuba tengok, cuba lihat rakyat Gaza yang memperjuangkan, berjuang untuk hidup bersandarkan agama ini. Berjuang untuk hidup bersandarkan agama ini. Tindak tanduk dia tu tanpa dia buka mulut pun, jomlah masuk Islam, tak. Tindak tanduk mereka, perangai mereka, sikap mereka sudah cukup menjadikan masyarakat dunia sangat kagum dengan keteguhan, dengan tawakal mereka, dengan redha mereka, dan akhirnya mereka beramai-ramai memeluk agama ini kerana tertarik dengan perangai rakyat Gaza. Selama ni kita kata dakwah itu ada dakwah bilhal, dakwah bil lisan. Dan sekarang Allah tunjuk pada kita kesan dakwah bilhal yang mampu menggugah hati manusia. Dan tidak dinafikan ramai antara kita yang dah buat dakwah bilhal ni. Tapi kesannya itu mungkin pada seorang dua. Tapi kali ini kita lihat penduduk Gaza memberi kesan yang begitu besar impak dia kepada seluruh dunia. Dunia menyaksikan, ramai manusia di luar sana menyaksikan satu contoh tauladan yang baik, bentuk cara hidup beragama yang unggul untuk dicontohi. So pada ayat yang ke-14, ayat yang terakhir ini, Allah mengajak kita, jomlah bantu agama Allah ni. Allah menyeru, mengajak, jomlah sungguh-sungguh bantu agama Allah ni. Kalau sebelum ni ada seruan jihad, ada ayat tawaran untuk jual beli sebab kita sangat suka berjual beli ni. Kita sangat suka konsep jual beli. Kita bangunkan dunia kita dengan konsep jual beli. Kan, emas kita tumpuk-tumpuk. Perkahwinan tahun pertama beli 10 gram. Ada ke jual rantai 10 gram? Kan? Tahun kedua tambah lagi 10 gram. Tahun ketiga tambah lagi 10 gram. Cukup 8 tahun ada 80 gram. Kalau beli yang emas, coin tu, dinar ke, kalau kita kumpul 80 gram dan ke atas, tu dah wajib zakat. Kalau emas perhiasan ni 800 gram baru wajib zakat. So kita sangat suka berniaga. So Allah tawarkan, ayat di atas Allah tawarkan tentang nak tak berniaga dengan Allah. Dengan maksud bersungguh-sungguh untuk agama ini. Berkhidmat untuk tegakkan agama Allah. So kalau dah bersedia, maka sama ada orang itu ada jawatan atau tak, mahu atau tak, dia kena
berikan tumpuan hidupnya ini perlu ada sasaran untuk bangunkan agama. Lalu Allah menyeru kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong agama Allah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Hakikatnya Allah tak perlu siapa-siapa pun. Allah Maha berkuasa. Allah tak perlu bantuan siapa-siapa pun. Allah tak perlu pun kita untuk bantu agama dia. Kan? Hakikatnya. Tapi Allah tawarkan kepada kita yang lemah, yang pelupa ni, yang lalai, kita yang kadang melampau. Allah tawarkan pada kita, orang-orang beriman, nak tak jadi pembantu Allah, ansar Allah, pembantu Allah, nak tak? Macam apa nama mak kita dekat dapur. Mak kita pula. Kita dekat dapur. Kita dekat dapur sedang masak. Sedang masak. Kemudian kita panggil anak kita. 2 orang. Seorang umur 3 tahun, seorang umur 4 tahun. Kita panggil dan tawarkan pada dia, siapa yang nak tolong mak masak? Asalnya mak tu kita boleh je masak seorang-seorang. Sesekali suami temankan. Kadang cukup dia dekat situ je. Kan, tak perlu dia pegang-pegang ke apa, tak perlu. Cukup dia dekat situ. Hadirnya di situ memadai. Menemankan kita. Tapi kali ini ditawarkan kepada anak-anak. Okay, jom, siapa yang nak tolong mak masak? Sebenarnya kita perlu ke pertolongan tu? Tak perlu. Tapi apa yang kita buat, kita beri dia peluang untuk timba pengalaman. Kita beri dia peluang untuk dapat sesuatu. Pengalaman ke, ilmu ke, kan, biasakan diri ke, mengenal tanggungjawab ke, kita beri tu untuk dia dapat sesuatu. Allah beri peluang pada kita supaya kita dapat sesuatu yang datang dari dia. Allah beri kita peluang supaya kita dapat ganjaran. Kunu ansar Allah. Jomlah jadi pembantu Allah, penolong Allah. Ansar Allah. Kita bukan tolong siapa-siapa. Kita tolong Allah. Dan realiti ni memang Allah tak perlukan bantuan pun. Tapi Allah tawarkan semacam ini supaya kita dapat sesuatu. Supaya kita dapat kasih sayang dia. Supaya kita dapat rahmat dia. Supaya kita merasakan agama ini penting untuk kita hidup. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kemudian Allah beri contoh. Dulu, pernah satu ketika, Nabi Isa pernah berkata kepada pengikut dia yang setia. Hawariyin atau Hawariyun. Disebut lil Hawariyin sebab ada lam tu. Lam itu kan huruf jar. So Hawariyun, asalnya Hawariyun
menjadi hawariyin. Lil hawariyin. Kalau tanpa huruf jar, tanpa lam, dia jadi al-hawariyun. Hawariyun ni siapa? Zaman Nabi Isa, pengikut-pengikut dia yang setia digelar itu gelaran kepada pengikut setia Nabi Isa. Pengikut setia Nabi SAW, gelaran yang mereka dapat ialah sahabat. Sahabat. Hawari ini lebih kurang sahabat Nabi Isa. Yang sempat berjumpa dengan Nabi Isa dan beriman dengan Nabi Isa. Berapa ramai? Ada yang kata 12 orang. 12 orang. So Allah ajak kita untuk jadi pembantu Allah. Seperti mana Nabi Isa pernah ajak sahabat-sahabat dia untuk menjadi pembantu Allah. Siapa Hawariyin? Mereka ni sahabat setia Nabi Isa. Mereka lah yang bantu Nabi Isa untuk convince masyarakat untuk sampaikan dakwah. Dan benda terjadi bila Nabi Isa berasa baginda diancam oleh penentang-penentang, terutamanya Yahudi-Yahudi yang berhaluan kiri. Yahudi-Yahudi yang berhaluan kiri. Dan Yahudi-Yahudi ni, mereka berpakat dengan kerajaan Rom untuk bunuh Nabi Isa. Dia berpakat dengan orang luar, kerajaan Rom, untuk bunuh Nabi dia sendiri. Itu level Benjamin Netanyahu. Dulu, Perang Dunia Kedua, Yahudi-Yahudi ni dibunuh, dijarah oleh Jerman zaman Hitler. Sehingga timbul macam mana je peja tu, Holocaust. Timbul istilah Holocaust. Pembunuhan beramai-ramai. 4 juta Yahudi dibunuh. Sekarang, bila dia ada kuasa, dia bekerja sama dengan Jerman untuk bunuh orang Islam. Itu bentuk kacang lupakan kulit tu. Kenapa? Bila dia ada kuasa, dia tak pergi perang, serang Jerman. Balas dendam. Kan? Why? Sebab mereka sudah kuasai Jerman. Mereka sudah kuasai Jerman. Jerman sudah tunduk. Dan sekarang bertahun-tahun mereka cuba kuasai Palestin. Sampai sekarang belum berjaya. Ternyata pegangan agama, iman orang Palestin tak boleh ditukar ganti. Itu yang berlaku dekat belakang. Yang kita tak nampak. Yahudi ni dah kuasai Jerman. Kan, kepimpinan tertinggi Jerman, Yahudi. So, buat apa dia perang dengan Jerman? Dia dah kuasai. Dan dalam banyak peperangan,
negara-negara Eropah beri sokongan unconditional. Ni kadang kita dengar, lepas tu kita tak tahu apa benda unconditional. Bukan conditioner pelembap rambut tu, bukan. Unconditional, tidak berbelah bagi. Sokong apa saja dia buat. Tu kan gila. Amerika, Britain, orang punya kenyataan, kami beri sokongan unconditional, tanpa syarat kepada Israel. Apa pun dia buat, kami sokong. Dia bunuh orang, kami sokong. Dia bom hospital, kami sokong. Itu perangai Yahudi dari dulu. Dia buat salah tanpa segan silu. Dan dalam konteks Nabi Isa, baginda diancam oleh penentang kuat-kuat kiri Yahudi ni. Dan lazimnya kuat-kuat kiri ni adalah pemimpin. Pemimpin. Rakyat biasa okey. Tapi bila dia jadi pemimpin, dia salah guna kuasa. Dan Yahudi ni pula, kalau dia sorang-sorang, dia sangat mudah dibentuk. Cuba tengok, ada jurnalis dekat luar, jurnalis dekat Amerika, kan, dekat negara-negara luar, dia sorang-sorang. Bila dia keluarkan kenyataan dekat TikTok, dia kata, kami tak menyokong apa yang dibuat oleh kerajaan Israel. Ya, sebab dia sorang-sorang kat luar. Tapi kalau dia satu grup, dia akan menjadi perosak. Dia akan jadi perosak. Yahudi yang jadi baik dan terbukti jadi baik hanyalah Yahudi yang peluk Islam. Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab, tu Yahudi yang betul baik, dia peluk Islam. Kalau sekadar dia kata, saya tak setujulah dengan ni, tak, belum. Dia kalau dia jumpa dia pekelik, dia berpersatuan, okey, dia akan jadi lupa daratan. Angkuh. Mereka ni bangsa yang angkuh. So, Allah pernah menyatakan tentang rancangan jahat nak bunuh Nabi Isa ni. Dalam surah Ali Imran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Di dalam surah Ali Imran. Maka ketika Nabi Isa merasa akan kekufuran dari sebahagian kaum Yahudi, berkatalah dia dah rasa ada orang nak bunuh dia. Kan kaum Yahudi yang lain dia dah komplot dengan Rom nak bunuh. Maka waktu tu Nabi Isa bertanya pada Hawariyun, siapakah penolong-penolongku kepada Allah untuk menegakkan agama ni? Apa maksud Nabi Isa ni? Lepas aku tak ada, siapa nak bantu aku? Lepas aku tak ada nanti, Nabi Isa bukannya bercakap, okey, ni aku nak kena bunuh, siapa nak tolong aku lawan pihak musuh? No. Nabi Isa, dia hanya minta pada kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia ni, bila aku tak ada nanti, siapa nak bantu untuk terus tegakkan agama Allah ni?
Nabi Isa tak takut mati. Yang dia khawatir ialah siapa yang meneruskan legasi ni. Siapa teruskan legasi ni? Sama macam kalau kita baca cerita Nabi Zakaria. Cerita Nabi Zakaria. Surah mana? Surah Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam. Nabi Zakaria berdoa minta anak. Kan dia berdoa nidaan khafiyah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa humble, rasa takut. Apa doa dia? Ya Allah, tulang-tulangku sudah reput. Rambutku sudah mula beruban. Tulangku sudah lemah. Wahanal azmu minni. Kemudian rambutku sudah dipenuhi uban. Rambut aku dah banyak yang putih. Dan aku tak pernah berduka, tak pernah kecewa berdoa denganmu. So konsep kekecewaan bagi Nabi Zakaria ialah tak pernah kecewa berdoa. Bukannya kecewa kerana tak dapat apa yang kita doa. Tak. Nabi Zakaria punya konsep kecewa ni, aku kecewa, aku tak dapat berdoa. Bukan kecewa tak dapat apa yang aku doa. Kan? So apa yang dia concern bila tak ada anak ni? Wa inni khiftul mawaliyah. Dia bahasa Inggeris pula kan. Ni aku tukar bahasa Melayu pula. Aku takut. Aku tak ada penerus legasi. Tu. Aku berasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku. Aku takut tak ada orang nak teruskan tugas-tugas agama bila aku tak ada. Isteri aku mandul. Kurniakanlah aku seorang anak lelaki supaya dia layak mewarisiku, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Dia layak mewarisi dakwahku, juga mewarisi dakwah keluarga Nabi Yaqub. Rupanya para nabi dan rasul ini, mereka punya kebimbangan ialah siapa yang nak tegakkan agama ini bila mereka tak ada. Tak ada kesinambungan dakwah tu. Nabi Isa nak dibunuh, dia masih fikir, siapa nak teruskan kerja dakwah aku ni? Dia bukan suruh Hawariyun, sahabat-sahabat dia jadi human shield. Korang je lah barisan hadapan. Biar korang kena bunuh dulu, asal aku selamat. Tidak. So kalau begitulah ideanya, kita dengan keluarga kita macam mana? Apa yang kita harapkan anak kita ni nanti? Apa yang sepatutnya kita harapkan berlaku pada anak kita? Mana mungkin kita yang tak berdakwah mengharapkan anak kita jadi pendakwah? Apa yang kita nak anak kita sambung untuk legasi kita? So surah ini membentuk naratif cara berfikir yang baru. Anak ni legasi penerus aku nanti. So
Diorang ni, aku sedang besarkan mereka untuk apa? Untuk dunia. Untuk dapat kerja yang best-best. Untuk dapat gaji yang mahal-mahal. Untuk supaya dapat membina fasad-fasad bangunan yang lebih tinggi. Atau aku nak anak yang aku sedang besarkan ini agar mereka dapat membina jiwa-jiwa manusia yang kenal Tuhan. Dua-dua dalam apa nama? Dalam dunia construction. Satunya construction bangunan, satu lagi construction jiwa. Kan? So, ke arah mana aku nak sediakan anak aku? Bukan bermaksud, Ustaz kalau macam tu tak payahlah hantar anak sekolah jadi engineer ke, jadi doktor ke, semua jadi ustaz je lah. Bukan. Bukan. Maksud saya ialah, kalaupun dia jadi doktor, dia jadi doktor yang faham agama. Dia bina jati diri dia agar tetap hidup beragama. Jadi contoh pula pada pesakit dia. Kau sakit, ini semua ujian dari Tuhan. Kau datang sini sebagai usaha. Yang sembuhkan nanti Tuhan. Jangan bertuhankan doktor untuk baik dari sakit. Tak. Tapi kekal ingat Tuhan. Suatu terlantar di katil bukan jadi alasan tak sembahyang. Doktor bila round pagi, kena tanya, dah sembahyang belum? Awak tak sembah Tuhan, macam mana nak sembuh? Macam mana nak proses, nak cepat sembuh ni? Sebab kaki tangan awak ni, kaki tangan, anggota badan ni semua makhluk Allah. Kalau Tuhan punya badan tak tunduk pada Allah, macam mana mereka nak minta pada Allah sembuhkan orang ni? Jadi engineer yang bertakwa. Tauhidik mindset. Kan? Jadi pemimpin bertakwa. So, apa yang ayat terakhir ini datangkan ialah bagaimana nak membina legasi. Bagaimana nak membina legasi. Nak meneruskan. So, Nabi Isa, bila dia tahu dia nak dibunuh, dia pesan kepada sahabat-sahabat dia, siapa antara kamu yang akan menjadi penolongku untuk Allah, untuk tegakkan agama Allah. Sebab itu jam Nabi Isa walaupun mendapat berita dia nak dibunuh, Allah tidak arahkan untuk menentang. Allah tak arahkan perang. Tak. Sama macam ketika Nabi di Mekah. Nabi di Mekah dapat ancaman bunuh. Sahabat-sahabat diseksa. Kenapa? Nabi dan para sahabat yang lain waktu tu tidak perang aja dengan kafir Quraisy. Kan? Tak melakukan pemberontakan. Sebab Allah belum arahkan. Allah tak suruh. Bila pindah ke Madinah, barulah turun ayat tentang perang. Sepanjang di Mekah, 13 tahun, tak ada ayat perang. Tak ada. Ha.
So, man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolongku? Umat Nabi Isa ditawarkan kedudukan ini kepada golongan yang rapat. Saat-saat genting macam tu, Nabi Isa baru tawarkan kepada sahabat dia, yang rapat je. Siapa nak jadi penolong Allah? Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaran ini dibuka kepada semua. Siapa saja yang baca Quran dapat tawaran ini. Kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu pembantu Allah. Tak ada siapa terkecuali. Tak ada siapa yang tak dapat tawaran ni. Semua Allah tawarkan. Hai orang beriman, jadilah kamu pembantu Allah. Apa maksud pembantu Allah? Meneruskan legasi mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang kenal Allah. Nabi dah tak ada. Kita teruskan legasi itu. Betapa untung kita ditawarkan jawatan pembantu Allah. Kalau zaman Nabi Isa, hanya ditawarkan kepada 12 orang yang rapat dengan Nabi Isa. Penting tak jawatan ni? Penting. Penting. Bayangkan apa saja yang kita buat, tindak tanduk kita, senyumnya kita, bercakapnya kita, kan, lemah lembutnya kita. Kalau tujuannya untuk membangunkan agama Allah ni, kita sudah diiktiraf sebagai pembantu agama Allah. Dahsyat tak? Dahsyat. Dahsyat. Apa jawatan lebih tinggi daripada ni? Tak ada. So kalau kita mula faham, mula nampak, dapat gambaran itu, maka kita boleh menurunkan idea itu kepada anak-anak. Wahai anak-anak, jadilah anak-anak yang membantu agama Allah. Bagaimana? Jadi anak-anak yang pembersih. Kerana Allah suka orang yang bersih. Jadi anak-anak yang berdisiplin. Sebab surah ini juga memberi penekanan terhadap disiplin. Kan sofa, bersof-sof, itu kan disiplin, teratur, tersusun, buat planning. Itu juga membantu agama Allah. Dia bukan sekadar tampil di hadapan masyarakat, wahai manusia, jom kenal Tuhan. Tak. Bukan itu. Tapi setiap inci arahan daripada Allah tu, bila kita laksanakan dengan betul, maka dia akan beri kesan dan impak kepada masyarakat. Dan itu jam kita menjadi ansar Allah, pembantu agama Allah. Menariknya tuan-tuan, waktu orang Mekah berhijrah ke Madinah, mereka dipanggil muhajirin. Orang Madinah yang menerima orang Mekah dipanggil ansar. Dua panggilan ini sudah ditutup pendaftaran. Dua panggilan ini sudah ditutup pendaftarannya. Tak ada dah nama orang muhajirin sekarang ni, tak ada. Tak ada dah orang yang dipanggil ansar sekarang ni. Dia terhad kepada sahabat-sahabat Nabi waktu tu. Muhajirin dan ansar. Terhad di situ. Tapi sekarang, sekian lama Allah telah buka peluang untuk kita dapat gelaran ketiga. Apa dia? Ansar Allah. Ini gelaran ketiga. Kalau para sahabat mereka mungkin rasa special digelar muhajirin bersama dengan Nabi di Mekah.
Ada yang rasa special, digelar sebagai Ansar kerana menolong Nabi di Madinah. Sekarang Allah tawarkan, kau tegakkan agama ini, kau dapatlah gelaran Ansarullah. Wahai penolong agama Allah, bangkitlah. Kita semua adalah Ansarullah. Kita semua adalah Ansarullah. Maka berbahagialah, berbanggalah dengan gelaran ini. Kan? Lalu bila ditawarkan semacam itu, kalau ikut perjuangan Nabi, dia dilihat lebih rapat dengan perjuangan Nabi Musa. Sebab kedua-dua Nabi ini dapat arahan berperang. Dapat arahan berperang. Tapi kali ini Allah beri highlight tentang hubungan rapat antara Nabi SAW dengan Nabi Isa. Dengan Nabi Isa. Dan ayat ini juga mengajar kita bahawa perang itu bukan sahaja rakyat Gaza berperang dengan Zionis Israel. Bukan hanya perang senjata. Tapi kita juga boleh join peperangan ini dalam bentuk menentang idea-idea yang salah yang dilakukan oleh Zionis Israel. Perang, itu perang. So jangan berhenti kalau tuan-puan ada Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, jangan berhenti keluarkan idea-idea yang yang menolak idea-idea salah daripada Israel. Itu juga perang. Seperti yang sedang dilakukan oleh Nabi Isa. Apa dia? Teruskan dakwah. Teruskan dakwah. So, walaupun Nabi Isa tidak diarahkan dengan perang senjata, baginda meneruskan jihad dakwah lisan. Kan ayat di atas, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, nak tak kamu berniaga, tunjikum min azabin alim. Ayat di atas kan menyeru untuk jihad. Rupanya Allah datangkan contoh, bukan jihad perang dengan senjata. Tapi bagaimana kita boleh jihad dengan diri, duit, serta keluarga untuk agama. So Nabi Isa diarahkan oleh Allah untuk berdakwah dan sekarang bagi dia tawarkan siapa yang nak bantu. Dan Nabi SAW pernah menyatakan dalam musim-musim haji di Mekah, siapa orang yang mahu beri aku tempat hingga aku dapat sampaikan risalah Tuhan. Kerana sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegahku untuk dapat menyampaikan risalah Tuhan. Nabi pernah tawarkan kepada kabilah-kabilah yang datang haji. Korang ada masa terluang tak? Aku nak sampaikan. Korang boleh tak kumpul 20-30 orang ke 10 orang ke 20 orang ke? Aku nak sampaikan risalah aku. Quraisy dia tak bagi, dia ban aku. Kan? Seperti mana yang usaha yang dibuat oleh grup ni. Ni grup apa? JNI kan? Aku dah lupa dah ni grup apa. Ni grup Opah. Ni grup Opah. Yalah Opah. Yalah. Kan usaha Opah untuk kumpulkan 100-200 orang. Kemudian panggil penceramah, jom kita belajar. Itulah bentuk Ansarullah. Apa dia?
kita jadi perantara antara manusia yang tak tahu dengan bawakan manusia yang tahu supaya dapat berkongsi. Itulah bentuk ansar Allah. Itu yang Nabi sedang buat tu. Kumpulkan 2-3 orang. Nak tak aku sampaikan risalah aku? Quraisy tak bagi. Begitu. Dan akhirnya Allah tetapkan bagi hati orang-orang Aus dan Khazraj. Kan waktu musim haji itulah, penduduk Yasrib, penduduk Madinah, mula-mula datang, pergi buat haji, jumpa dengan Nabi. Kan waktu mula-mula berapa orang? Ingat tak? Perjanjian apa nama dia tu? Perjanjian Aqabah. Mula-mula berapa orang? 12 orang. Tahun kedua berapa orang? 60 orang. Perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Itulah mula orang-orang Madinah kenal Nabi. Mereka bai'ah, mereka tolong, mereka berjanji. Asalnya 12 orang dapat risalah daripada Nabi, balik ke Madinah, mereka sebarkan. Tahun depannya 60 orang datang nak jumpa Nabi. Mereka bai'ah dan mereka bersedia membela Nabi dari sebarang gangguan jika baginda berhijrah, jika baginda pergi ke Madinah. Dan ketika baginda berhijrah ke Madinah, ternyata orang Madinah betul-betul buat apa yang dia janji. Sebab itu Allah dan Rasul menamakan mereka dengan sebutan Ansar. Tengok. Asalnya Ansar Allah. Mereka dapat gelaran tu. Ansar. Dan akhirnya gelaran tersebut, nama tersebut melekat sampai sekarang. Semoga Allah redha, melimpahkan keredaan bagi mereka semua dan membuatkan mereka puas dengan ganjaran sebab bantu Nabi. So sekarang peluang kita untuk membantu menyebarkan agama ini. Kan. Lalu dijawab oleh Hawariyun, nahnu ansar Allah. Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong Allah. Kamilah penolong Allah. Dalam ayat ini, pengikut setia Nabi Isa menerima ajakan itu. Dan Nabi Isa serta sahabat-sahabat dia tak ada dalam sejarah disebut mereka berperang. Tetapi dalam ayat ini disebut mereka sedia untuk menjalankan misi dakwah tu. Selagi belum perang, mereka tetap jalankan jihad lisan. Misi dakwah. Dan tuan-puan, Nabi Isa dia kata, siapa nak jadi pembantu Allah? Kemudian Hawariyun kata, kami pembantu Allah. Kan? Nabi Isa ajak tadi. Siapa nak jadi pembantu Allah? Nabi Isa tanya. Dijawab oleh Hawariyun, kami pembantu Allah. Apa yang kita boleh belajar tu? Adakah itu hanya semata-mata dialog? Ataupun kita perlu bertindak. Bertindak apa? Bukankah awal ayat ni, Allah seru kita. Hei orang beriman, jadilah pembantu Allah. Ada tak kita sahut? Ya Allah, kami pembantumu, kami pembantu Allah. Ada tak kita jawab?
Ada ke tidak? Siapa yang ada jawab, ya Allah kami pembantu Allah. Tulis ada dekat ruangan chat. Siapa yang ada jawab, angguk, ya saya pembantu Allah. Nabi Isa tanya sahabat dia, siapa nak jadi pembantu Allah? Sahabat dia terus jawab, kami pembantu Allah. Sedangkan kita daripada tadi, daripada 8.30, 7.30 kita baca ayat ni. Sekarang baru sedar, ya aku belum jawab. Tuan-tuan, aku belum jawab. Allah seru kita dah lama. Wahai orang beriman, kunu ansar Allah. Jadilah kamu pembantu Allah. Nahnu ansar Allah. Patutnya kita jawab macam tu. Nahnu ansarullah. Kami pembantu Allah. Kami pembantu Allah. Wow. Takkan kita tak sahut kan? Sahutlah ajakan dan seruan itu. Sebab itu jangan kita salah melihat jihad. Jihad itu bukan hanya perang, tapi menjadi pembantu Allah, meneruskan legasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jihad yang besar. Sebab tu kita kena pilih, lakukan cara yang sesuai untuk kita berjihad. Tuan-puan, 8.25, saya sebenarnya kena bergegas ke satu lagi tempat. So saya mohon izin untuk berhenti dahulu di sini. Next week kita sambung lagi separuh ayat ini. Next week kita akan sambung lagi separuh ayat ini. Ada satu perbincangan panjang yang kita nak sentuh berkaitan dengan bangkitnya khilafah Islamiyah. Bangkitnya khilafah Islamiyah. Sebab ada ayat-ayat dalam surah ini yang orang salah faham. Kata kita kena bangunkan khilafah. Sistem sedia ada ni tak pakai. Ada sistem khilafah terpakai. Selagi tak pakai sistem khilafah, ini semua taghut. Ini semua pendapat Hizbut Tahrir. Dan bagaimana daripada surah ini menjawab salah faham Hizbut Tahrir itu. Walaupun mereka kata, kami juga dapat dalil daripada Quran lah. Quran kata begini dan begini lah. Ya, jom kita tengok perbincangan minggu depan. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Nasir ya. Demikianlah penjelasan atas konsep ilmu ini, tadabbur surah As-Saff ayat ke-14 ini. Tapi ada sambungan lagi Ustaz kan, insya-Allah pada minggu depan, dan mengenai ayat ini adalah mengenai jalan untuk mencapai kemenangan yang mana kemenangan hanya dapat diperolehi hanya dengan pengorbanan dan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh bagi orang imannya sempurna. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan tetapkanlah pendirian kamu. Alhamdulillah, tamatlah surah As-Saff ini pada tadabbur ayat 14 ini. InsyaAllah kita ada sambungan lagi dan semoga mendapat manfaat, pengajaran dan iktibar yang sepatutnya sebagai pedoman hidup kita dunia dan akhirat. Dan insyaAllah Ustaz kita tangguhlah dulu tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskanlah lagi kuliah doa kita